Salam sejahtera dan salam hormat, anda bersama saya Nixin Nyambar dalam Awani Sarawak. Dan antara tajuk utama Awani Sarawak malam ini, kita saksikan. Nak kami lah, bagai for them. And yeah, getting second, for me, getting second place, it's not really a big deal. What matters is the experience yang kami orang dapat. Pelihara warisan seni Sarawak. Petronas terus taja pelajar cemerlang kurang mampu dari Sarawak. Anak Sarawak terus cemerlang di luar negara. Kata orang Sarawak, nang terror. Ia apabila pasukan pancaragam dari SMK St. Joseph Kuching rangkul pingat emas dan tempat kedua keseluruhan pada kejohanan Rastede Music Stage atau Rastede Music Days yang diadakan di Jerman baru-baru ini. Penat lelah dan segala titik peluh akhirnya terbalas apabila pasukan yang dianggotai oleh 67 pelajar ini dapat harumkan nama negara di pentas dunia. Pasukan pancaragam ini turut berkolaborasi bersama The Dance Academy Kuching. Dari 21 buah band yang bertanding dari serata dunia, Malaysia di tangga kedua. Hebat tak hebat? Bagi konduktor pasukan, Aaron Chizer Albert, tidak sia-sia terbang jauh ke Jerman. Yang penting adalah pengalaman. Ia tidak dapat dibeli di mana-mana. Basically, about us, kami orang didn't expect to win. All we want is the best. All we want is for us, untuk kami orang, to do our very best. Since most of the members kami orang ada, most of them are very kinda freshy, kena lagi baru and not really have much experience. So since we get second place, I can say we really did our very best, and I'm very happy for my juniors, from juniors to the rest of the members. I'm really happy for them. Dengan adanya pelbagai acara yang berlangsung, Kuching sudah seperti kanvas seni ketika ini. Salah satunya Rainforest Fringe Festival yang menyajikan karya estetik kepada umum. Lembaran emas Songket dan Keringkam Sarawak ke tengah sejarah dan budaya Melayu Sarawak. Dan besar harapan pengusaha Songket supaya seni ini terbang tinggi dan dikenali dunia. Kami mengharapkannya lah, ia akan pergi jauh sehingga keluar negara lah, dikenali semua lah. Hasli juga beritahu motif bunga keladi, bunga cermai dan corak sarang semut merupakan antara pilihan paling digemari pelempahnya. Pembuatan dan prosesnya agak memakan masa dan rumit bergantung dengan corak yang bakal diaplikasikan ke fabrik Songket. Kami rasa macam kami sikitnya nang macam tenunan tu sayangkan warisan zaman nak, takutnya hilang nak. Kami cobalah mupuk macam ngembak kawan-kawan yang berminat nah untuk molahnya, jangannya dilupa lupus dalam kita kita pun tradisi Melayu. Tempatan Songket emas ini boleh menjangkau harga sehingga RM4,000 ke RM6,000 setiap satu. Bagi pengusaha Keringkam Sarawak pula, proses dan pembuatannya juga rumit seperti pembuatan songket. Satu keringkam boleh ambil masa sehingga sebulan untuk disiapkan. Menggunakan material fabrik dari kasar rumbia, benang emas dan benang perak, harganya boleh cecah dari RM5,000 ke RM20,000 setiap satu. Bergantung kepada corak dan jumlah helaian emas digunakan. Keringkam tu lebat mana lambat sikit, mana simple, jadi kami cepatlah dalam 2 minggu boleh siap. Ada orang nak belajar dengan kami, ada orang nak belajar dengan kami malah tu.
Tidak mahu hanya tertumpu di Kuching, festival tari dan lagu asli akan diperluas ke setiap bahagian di Sarawak. Atas sebab itu, Betong dipilih jadi tuan rumah penganjuran festival tersebut pada tahun ini. Itu merupakan pembaharuan dalam menghidup dan meningkatkan aktiviti seni serta budaya di Bumi Kenyalang. Selain lagu dan tarian, aktiviti seni seperti teater muzik dan penulisan akan diketengahkan. Pada festival itu, sebanyak 14 peserta lagu asli dan 11 pasukan tarian masing-masing dengan 2 persembahan iaitu tarian Ngajat Iban dan tarian etnik kreatif akan berentap mewakili bahagian masing-masing bermula Khamis hingga 6 Julai 2019. Ia juga bertujuan memartabatkan tarian etnik dan lagu asli di Sarawak yang terkenal dengan kepelbagaian kaum dan juga budaya. Persimpangan Nyabau yang termasuk dalam jajaran pembinaan Lebuh Raya Pen Borneo berjalan dengan positif. Malah pembinaan persimpangan 1.5 km itu kini tertumpu kepada bahagian papak geladak slab deck. Dalam masa yang sama, akan ada 3 lagi curucuk dan 40 kolom perlu diselesaikan sebelum persimpangan terpanjang melintasi Lebuh Raya Pen Borneo ini siap sepenuhnya. Berdasarkan kenyataan dan video yang dikongsi di laman Facebook Pen Borneo Highway Sarawak, pakej kerja WPC 10 Simpang Bakun Sungai Tanggap adalah merangkumi 3 persimpangan di Bakun iaitu Suai dan Niah. Malah akan ada 24 persimpangan baru di sepanjang laluan dari Teluk Melano ke Miri bagi memendekkan masa perjalanan Sibu Miri. Bagi persimpangan Nyabau, ia dijangka siap pada hujung November 2020. Karnival Pantai Belawai jana pendapatan tambahan penduduk. Hari ini, 149 anak-anak muda Sarawak yang cemerlang terima tajaan Petronas untuk melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi. Daripada jumlah itu, 44 pelajar akan melanjutkan pengajian di peringkat ijazah di Universiti Teknologi Petronas dan Universiti luar negara. Penyerahan tajaan itu disampaikan oleh Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg. Selain itu, 54 pelajar Sarawak terima tajaan program Vista bagi melanjutkan pengajian di institusi vokasional terpilih. Manakala 51 pelajar kurang berkemampuan pula menerima beasiswa Budi Petronas untuk belajar di Maktab Rendah Sains Mara di Sarawak. Sejak diperkenalkan pada tahun 1975, seramai 36,800 pelajar dari seluruh negara terima manfaat daripada program tajaan pendidikan Petronas. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg sahkan bahawa kerajaan GPS menyokong penuh pindaan rang undang-undang umur mengundi daripada 21 tahun kepada 18 tahun. Pun begitu katanya, pihaknya masih mengkaji berkaitan takrifan belia yang diturunkan dari 40 tahun ke 30 tahun. Sarawak katanya tidak tertakluk di bawah pendaftar belia. Universally, a lot of countries are the 18. So we just follow. I don't think it's a problem. No problem lah. Except some people saying that the issue of maturity. That's all. But if the world has set 18, why not? Never mind. So the stand is automatic registration. We prefer automatic. After all, after then the choice of voting. Boleh tahan juga. Ada dalam misal tu lah, ada 10 hari dah, ada 2-3 ribu dah lah. Tolak dari dak model lah bah. Yang special tu kuih tradisi, kuih basung, apa tape aja. Nak dapat ekonomi yang lebih. Tapi bagi aku boleh tahan lah. Boleh tahan. Sebab memandangkan di bawah itu pemandangannya indah.
Serampang dua mata. Satu, untuk promosikan kawasan Belawai sebagai destinasi pelancongan. Kedua, sediakan peluang ekonomi kepada masyarakat tempatan. Dan para peniaga juga amat tertunggu-tunggu Karnival Pantai Belawai ini. Bagi mereka, ia dapat tambah pendapatan. Karnival Pantai Belawai bukan perkara baru dalam kalangan masyarakat tempatan. Malah ia dijenamakan semula dari Pesta Belawai sebelum ini. Objektif utamanya untuk kita mengadakan keramaian dengan pelbagai aktiviti sampingan dan pada masa yang sama fokus kita juga adalah untuk mengadakan gerai jualan. Dan aktiviti dan gerai jualan ini kita harap akan dapat menarik pengunjung datang ke Kampung Belawai, semada dari kawasan berdekatan ataupun kawasan-kawasan di sekitar Sibu, Sarike, Mukah, Daro, Pulau Bruit dan sebagainya. Karnival Pantai Belawai berlangsung selama 10 hari bermula dari 4 hingga 13 Julai yang menyajikan pengunjung dengan pelbagai aktiviti termasuk hiburan pentas selain sukaneka. Udin juga tambah, karnival tahunan itu terus mendapat sambutan menggalakkan. Bahkan ia menjadi luar biasa apabila tiba masa kemuncak iaitu majlis perasmian. Pesta Belawai ini memang sudah lama bertapak. Dari dulu lagi ianya diadakan dengan pelbagai konsep. Satu ketika ianya diadakan di Padang Kampung contohnya, dan konsepnya lebih kurang seperti gerai, hiburan dan juga acara-acara sukan. Jadi dari semasa ke semasa ianya telah pun ditambah nilai. Karnival Pantai Belawai atau lebih dikenali sebagai Pesta Kampung Belawai masih diteruskan sehingga ke hari ini. Dan apa yang dapat saya kongsikan, ia merupakan acara tradisi di Belawai sejak 20 tahun lalu. Dan kali ini penganjurannya agak berbeza, ia diadakan secara besar-besaran. Dan jika di Kuching adanya Fringe Festival, di Belawai juga tidak ketinggalan dengan adanya karnival ini. Pelbagai program menarik telah disusun atur untuk memeriahkan lagi majlis ini, mana antaranya ialah persembahan hiburan oleh artis terkenal tanah air dan artis tempatan seperti Dayang Nur Faizah, Hafiz Shuib, Sarike Baskers dan banyak lagi. Jomlah kita beramai-ramai memeriahkan lagi program Karnival Pantai Belawai. Sekian dahulu dari saya, Syafiq Ahmad bersama juru kameran Muhammad Gusti Nur Ambia untuk Awani Sarawak. Itu kemeriahan sambutan Pesta Medamit yang berlangsung di Limbang, Sarawak baru-baru ini. Pesta yang dianjurkan sempena sambutan Gawai Daya ini jadi ruang untuk menyatu padukan penduduk pelbagai kaum yang menghuni pekan yang terletak dalam kawasan Batu Danau ini. Aktiviti ini merupakan acara tahunan dan dipenuhi pelbagai acara termasuk lumba bot laju, pertandingan nyanyian Ratu Cantik dan pameran serta jualan kraf tangan. Ia juga sebagai tarikan untuk memperkenalkan Medamit kepada orang luar. Di Pekan Medamit ini kita mempunyai pelbagai etnik. Majoritinya adalah Iban dan juga kita ada Lun Bawang. Kita juga ada bangsa Tabun dan lain-lain jugalah. Dan di kawasan ini memang ada satu pekan kita namakan sebagai Pekan Medamit yang menjadi tumpuan orang-orang kampung. Menurutnya lagi, Pesta Medamit berpotensi menjadi tarikan pelancongan di kawasan ini. Ketika ini katanya sudah ada pengunjung dari Brunei dan Labuan yang hadir menyertai pelbagai program yang dianjurkan. Justeru dengan sedikit tambahan usaha, pada tahun hadapan penganjuran pesta ini akan berlangsung lebih meriah. Dengan itu, sekian laporan Awani Sarawak pada malam ini. Saya Niksen Nyambar, salam hormat. Orang Sarawak kelak kita jumpa lagi.